Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ini di Masjid Tun Muhammad Khalil Yaakob, Tanjung Minyak, Melaka. Terima kasih kepada pengurusi, Tuan Imam, seterusnya kepada para pimpinan masyarakat sekitar, dan seterusnya kepada para alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan semuanya beroleh berkat di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini merupakan kesempatan kali yang kedua lah saya bertandang ke negeri Melaka ini, dalam ataupun selepas daripada tempoh kita stay at home sebelum ini, dan kemudian dibenarkan untuk kembali mengadakan kuliah-kuliah dan masuk ke negeri Melaka untuk berkuliah selepas daripada tempoh stay at home itu. Ini kali yang kedua lah, sebelum ni di Sungai Udang. Dan malam ini juga kita rasa bertuah lah. Kalau sebelum ni mungkin ada yang menonton saya kot, yang ada tengok menerusi kalau TV ke, ada dengar kot radio ke, ataupun menerusi Facebook. Facebook ni pun tak semua ada kan, menumpang yang cucu punya aja. Jadi kalau tengok Facebook, kami pun ustaz-ustaz sekali pun kalau ceramah pun dengan kamera masing-masing dah lah ni. Kadang kalau cakap dengan kamera seorang-seorang pun macam tak sihat juga. Kita tanya, kita yang jawab. Tuan-tuan faham semua? InsyaAllah faham kan? Saya sendiri yang jawab. Jadi macam tak apa nak sihat. Dia nak juga berjumpa bertentang mata ni, kena juga. Jadi akhirnya kami rasa kembali sihat bila dapatlah bertentang mata masing-masing, dapatlah nampak riak wajah masing-masing. Kadang bila bercakap dengan kamera seorang-seorang macam itulah gelak seorang-seorang. Jadi tak tahulah orang dalam kamera tu okey, tak okey ke tidur, tak tahu. Ini nampak masing-masing semua kan, walaupun tak tahulah senyum ke tidak, mulut bertutup, tapi mata tu kalau kecil tu gelaklah agaknya ya, ke menguap ke lebih kurang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam yang berbahagia ini, insya-Allah dalam kesempatan masa yang ada, kurang lebih 1 jam kita bersama ini, kita akan membincangkan satu tajuk seperti yang telah pun disebutkan sebentar tadi, iaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju syurga Allah. Saya kira moleklah bila membincangkan tentang Nabi ini, kita berselawat untuk sama-sama menyemarakkan cinta Rasul kita terhadap Nabi. Sama-sama sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu sallallahu
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu perkara yang penting bagi kita. Kerana apa? Kerana Nabi adalah insan yang membawa rahmat, membawa kasih sayang ke seluruh alam. Dan orang yang mencintai Nabi akan dapat banyak kelebihan. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi berebut-rebut, masing-masing berebut-rebut nak berbuat baik dengan Nabi, atau bahasa mudah nak khidmat dengan Nabi. Masing-masing cari peluang. Cari peluang. Kalau tak cari peluang nak khidmat dengan Nabi pun, ada yang duk berpusing depan rumah Nabi. Nabi pun buka pintu, ada apa? Tak ada apa ya Rasul, saja nak tengok muka ya. Okey, balik. Lepas tu balik, tak ada nak tengok muka kan. Maknanya orang dulu-dulu ini, maknanya walaupun dia dah hidup sezaman dengan Nabi, maupun duduk boleh semayang dengan Nabi, tetap keinginannya itu nak bersama dengan Nabi hingga ke syurga. Ada satu kisah satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an. Dia pernah minta kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Sayyidina Anas bin Malik ini, tuan-tuan kena sedia maklum, beliau merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi yang beliau ini sejak daripada kecil lagi hidupnya bertuah. Dia bertuah, mak dia pun bertuah. Apa sebab? Sebab ketika Nabi sampai di Madinah disambut dengan paluan Tala'al Badru Alaina itu, masing-masing semua berjumpa dengan Nabi, offer, flower, menghidangkan pada Nabi macam-macam. Ya Rasul, marilah ke rumah saya. Ya Rasul, saya nak hadiahkan tuan dengan ini dan ini dan ini. Mari mak Sayyidina Anas bin Malik ini, ya Rasul, saya orang susah, tak ada apa, saya ada anak. Anak ni saya nak wakaf padamu ya Rasul. Saya tak ada apa, saya nak bagi anak ya pada tuan. Buatlah apa yang patut, nak suruh dia buat apa, pergi kedai beli barang ke apa, ni dia. Khidmat denganmu ya Rasulullah. Itu ibu yang cerdik, menyerahkan anak untuk khidmat pada Nabi. Dan berkat Sayyidina Anas bin Malik hidup bersama dengan Nabi sampai beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa barik lahu fima a'taitahu. Apa maknanya? Ya Allah, berikan pada budak ini, Sayyidina Anas bin Malik ini, harta banyak, umur panjang, diberkati hidup, dan diampun dosa. Tuan-tuan, yang doa tu Nabi. Kena kompom-kompom lah makbul, diterima Allah. Dan memang sungguh pun Sayyidina Anas bin Malik ini antara sahabat Nabi paling panjang umur, 107 tahun. 107. Dia sahabat Nabi, kurang lebih sahabat Nabi keseluruhan ada kurang lebih dalam 114,000 orang. Dia yang terakhir wafat. Maknanya dia sempat tengok banyak generasi. Umur panjang, dia umur panjang. Macam kita kan, ada orang hidup pada zaman Jepun lah, zaman ubi kayu lah, apa sempat. Zaman Parameswara tak ada kot kan, Bangkok dah kalau ada pun. Umur panjang. Jadi umur bila panjang ni dia sempat tengok macam-macam. Umur panjang. Anak 120 orang. Anak maknanya mak dia ramai lah, isteri ramai. Seorang roboh kilang, banyak, dia banyak. Itu saya tak ulas panjang lah, kan lari tajuk pula. Tapi dia memang hidup berkat. Tanam-tanaman dia setahun 2-3 kali berbuah. Dapat hasil cepat. Maknanya berkat hidup dia. Itu nama Sayyidina Anas bin Malik. Lanjut lain kali lah, panggil pula cerita tentang dia pula lah, kalau nak lah, tuan-tuan yang dimuliakan. Jadi yang kisah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini, dia jumpa dengan Sayyidina Anas bin Malik. Sebab Sayyidina Anas bin Malik ini, dia umpamanya pembantu orang kanan Nabi.
Orang kanan Nabi kan antaranya Bilal bin Rabah, Huzaifah al-Yamani, Sayyidina Anas bin Malik. Bodyguard jugalah, senang faham. Jadi dia minta pada Sayyidina Anas bin Malik, kata Rabi'ah, wahai Anas, minta ejaz satu malam boleh tak? Saya nak khidmat pada Nabi. Sebab kebiasaan Nabi kalau nak solat tahajud, semayang malam, persiapan untuk nak Nabi kan, malam-malam ibadahnya apa semua tu dipersiapkan oleh Anas bin Malik dan sahabat pembantu yang lain. Rabi'ah ini dia jumpa, dia kata, wahai Anas, kasih cana aku satu malam. Aku nak khidmat dengan Nabi. Sayang dengan Nabi, aku nak khidmat dia satu malam. Boleh tak? Jadi Sayyidina Anas bin Malik agak mungkin barangkali bincang dengan Nabi, approve, diluluskan. Boleh? Satu malam. Oh, punya riang gembira di hati dapat berkhidmat dengan Nabi. Walau satu malam cukup lah. Dia khidmat dengan Nabi, dia siapkan pakaian Nabi untuk solat malam, air untuk Nabi nak berwuduk, semua dia standby siap. Nabi pun sedar ada orang lain kali ni, bukan Anas bin Malik, bukan pembantu-pembantu biasa, orang lain. Menjelang nak dekat dengan subuh, maknanya sebelum nak subuh tu, Nabi pelawar dia dengan satu pelawaan yang jarang-jarang Nabi pelawar. Nabi tengok Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ni bagus, orang yang baik hati, nak khidmat. Nabi pun ajulah satu pertanyaan kepada dia. Kata Nabi, faqala Rasul, sal, mintalah. Oh, Nabi kata, mintalah. Artinya awak dah berbuat baik, sebagai balas baik kembali. Nak minta apa-apa? Nabi kan ketua kerajaan. Awak nak apa? Cakaplah. Nak unta ke, nak kuda ke, nak apa kot. Agak kalau tuan-tuan lah di tempat Rabi'ah bin Ka'ab ni, tuan-tuan nak minta apa? Tak, ni Nabi ni. Takkan nak minta tender kantin sekolah? Tak, Nabi. Apa kalau tuan-tuan diberi peluang jumpa Nabi? Tuan-tuan paling tuan-tuan nak minta apa? Nak minta apa? Dan kalau dengar kuliah maghrib tiap malam, takkan nak minta benda tak senonoh pula. Bunyi sedap lah sikit, minta syafaat, minta masuk syurga, syurga Firdaus, dapat jumpa bidadari tak habis-habis jumpa Nabi, bidadari lagi. Maka Rabi'ah ini pun bukanlah orang hak jenis tak tahu malu. Dia pun macam malu Allah juga, dia pun nak minta apa aku nak minta ni, nak minta apa ni. Akhirnya dia kata, faqultu, kata Rabi'ah, as'aluka murafaqatak fil jannah. Dia kata, ya Rasulullah, satu permintaan saya, satu yang saya minta. Minta yang lain saya segan lah ya Rasul, segan lah. Yang saya nak minta sangat-sangat, saya minta padamu ya Rasul, agar kembali dapat bertemu macam ni dalam syurga. Sesuailah tajuk kita malam ni, mencintai Nabi menuju ke syurga. Ini dia kata, ya Rasul, permintaan saya satu, saya tak mau apa semua yang lain-lain keduniaan ni semua saya tak mau. Yang saya nak bersama denganmu ya Rasul, kembali di dalam syurga. Orang yang pernah hidup di zaman Nabi, pernah hidup dan khidmat dengan Nabi, ada rasa nak berjumpa lagi Nabi di syurga. Kalau yang tak pernah jumpa ni, takkan tak ada rasa. Maka bila Nabi dengar Rabi'ah kata begitu, maka Nabi bagi tahu kepada dia, jalan untuk engkau jumpa aku di syurga nanti. Apakah amalan dia? Tuan-tuan nak tahu apa amalan dia? Nabi beritahu, kalau kau nak jumpa aku, sebagaimana kau minta ni, kau nak jumpa aku kembali dalam syurga, apa amalan dia? Tuan-tuan nak tahu? Tak semangat? Nak tahu? Walau mulut bertutup, kuat juga bunyi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Apa maknanya? Kata Nabi, engkau kena tolong aku. Nabi kata, engkau nak jumpa aku kan dalam syurga kan? Okey, tapi engkau kena tolong aku, kata Nabi, untuk aku tolong engkau dengan engkau tu sendiri memperbanyakkan sujud. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, memperbanyakkan sujud itu iaitu memperbanyakkan solat sunat. Siapa-siapa dalam masjid ni teringin nak jumpa Nabi, sebab jumpa Nabi ni bukan syurga tingkat-tingkat bawah, syurga Firdaus. Paling tinggi punya syurga tu
yang layak masuk ke situ minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Kita pun tak tahu ni masuk celah mana. Nabi dak dah. Syuhada mati syahid tak juga, lintas jalan tengok 40 kali. Takut mati. Solihin. Mungkin laku insya-Allah. Kalau haji solihin saja tak soleh tak jadi juga. Apa lagi? Apa di kalangan orang siddiqin cakap benar, susah juga. Orang tanya kat mana? On the way, nipu. Jadi nak dapat masuk syurga firdaus ni macam mana? Kata Nabi SAW, memperbanyakkan sujud, dalam arti kata banyakkan solat sunat. Tuan-tuan melangkah masuk dalam masjid, yang tak buat solat sunat tahiyatul masjid, jangan lupa. Yang tak buat solat sunat wudu, ada peluang buat. Kan nanti lepas mayan syak, solat sunat ba'diyah, jangan tinggal. Buat. Kan? Sebab tu kita ni kadang cita-cita nak jumpa dengan Nabi tu ada. Semangat nak ke arah itu tu ditunggu ceramah dulu baru semangat balik. Jadi kita mulakan semangat itu tuan-tuan, mencintai Nabi dengan memperbanyakkan amal ibadah kita, termasuklah solat sunat. Namun dalam hal yang lain tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan pada kita, bagi mana-mana orang yang ingin bersama dengan Nabi dalam syurga juga, banyak amalannya, tetapi paling penting di sini ialah kalau benar kita sayang dan cinta pada Nabi, kita tak akan berani buat apa benda yang Nabi tidak suka. Itu kan sikap orang yang kita sayang. Kita kalau sayang satu orang, tak payah cakap orang lain lah. Kita sayang orang rumah kita, sayang isteri kita, yang dia tak suka tu kalau boleh kita tak nak buat. Kenapa? Takut pening kepala yang akan gaduh pula, letih dengan darah tinggi cimanih tak larat dah gaduh-gaduh tua-tua ni. Dengan KP lagi, dengan virus makin duk naik, tak larat bergaduh lah. Jadi kalau boleh tak nak bergaduh. Caranya ialah jangan buat benda yang pasangan kita tak suka. Apa benda yang pasangan kita tak suka? Janganlah duk sweet perempuan lain. Tak payah dah buat. Kan ada setengah macam tu, tak padan dengan kepiah atas kepala. Pergi kedai tom yam, boleh duk galak pula dengan budak yang ambil order tu. Makan gapo be? Makan gapo be? Tadi tahu dah nak makan apa? Tanya be. Allah. Biasa di rumah kena bewak. Ini be. Sedap bunyi. Matama. Tom yam satu. Lagi be? Oh lagi. Tom yam tu pun tak larat dah tu. Telur dada so. Lagi be? Musa. Musa. Budak tu pula kena lah. Ya Allah. Jadi kalau ada orang rumah, dia tak jadi macam tu. Dia kalau ada orang rumah dia tak jadi, dia jadi soleh, dia jadi golongan takwa. You know takwa? Takut bini tua, soleh, juruh duduk tu. Tapi dengan tak ada orang rumah, dengan geng-geng masjid dia gatal jadi. Maka kalau kita dengan pasangan kita pun tak berani nak buat benda yang dia tak suka, Nabi sementelah lagi, janganlah buat benda yang Nabi tak suka. Tanda cinta pada Nabi. Jadi malam ini izinkanlah saya tuan-tuan, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan semua apa perangai-perangai yang Nabi sangat tak suka kalau kita buat. Janganlah duk buat perangai-perangai yang bakal saya sebutkan ini. Yang saya perhatikan benda ni kalau tak ditegur, tak dipesan, makin melalut dalam masyarakat kita duk buat perangai-perangai ini. Kata cinta Nabi, ceramah maulud duduk paling depan. Kadang tu bukan sini, tempat lain. Tak faham situ, duk buat perangai macam tu juga. Jadi apa antara perangai Nabi tak berapa suka kita buat, maka jangan dibuat. Antara sifat-sifat yang Nabi tidak gemar, jangan kita duk buat tuan-tuan. Banyak, saya sebutkan satu persatu insya-Allah dengan kesempatan masa yang ada. Pertama sekali tuan-tuan, yang pertama sekali, Nabi Muhammad SAW, Nabi tak suka umat dia ini di kalangan orang-orang yang suka bergurau kasar. Bergurau kasar. Nak bergurau tu tak ada masalah. Islam ni bukan agama serius sangat, tak boleh nak bergurau langsung, gurau lah. Tapi jangan melampau sangat. Dia benda melampau ni semua benda, makan, minum, jangan melampau. Hatta bergurau pun jangan melebihat sangat. Sikit-sikit sudahlah. Bergurau jangan melampau. Kerana perbuatan bergurau melampau ni pernah ditegur Allah dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tuan-tuan rajin boleh tengok Quran ya, surah Hujurat ayat yang keempat. Surah Hujurat ayat keempat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sadaqallahul azim. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu wahai Muhammad dari luar bilik-bilikmu, kebanyakan mereka itu tak tahu adab tata tertib sopan tu, dia orang tak tahu. Sadaqallahul azim. Surah Hujurat ayat 4. Kisah ini atau ayat ini menceritakan tentang siapa ni? Di zaman Nabi dulu ada satu orang sahabat namanya Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu an. Dia ni satu orang Arab Badui, orang kampung. Orang kampung ya. Kita ni dalam Islam, awak orang kampung, orang bandar pun tak penting, ketakwaan itu yang utama. Tetapi soal akhlak, tak ambil kira awak ni orang mana. Minta maaf lah, saya ni orang kampung, mulut macam ni. Tak, Islam kan? Selagi Islam, mulut jaga. Jangan kata, tak maaf lah, saya orang negeri ni, mulut kasar sikit. Islam tak kira awak negeri mana, mulut jaga. Itu je. Aqra' bin Habis ni, dia mari rumah Nabi. Daripada luar rumah Nabi, dia panggil Nabi, ya Muhammad, Muhammad, ya Muhammad, dia panggil Nabi daripada luar. Jadi Nabi pun tak menyahut. Ada sebab lah tu tak menyahut. Agak dia duk panggil lama sangat, Muhammad, Muhammad, tak menyahut. Kalau bahasa WhatsApp hari ni, tak blue tick, tak reply balik, tak menengok. Dia pun ni ya, Al-Aqra' bin Habis ni kata, ya Muhammad, saya ni kalau saya up satu orang melangit, kalau saya puji satu orang tinggi, tapi kalau saya nak merendahkan satu orang teruk nanti. Dia seolah-olah macam dia nak bergurau dengan Nabi tu. Habis tak buka pintu, panggil tak menyahut. Saya ni kalau up satu orang tinggi. Kalau bahasa hari ni, kalau ada orang cuba nak cakap macam tu, kau jangan nanti aku buat dalam Facebook viral, aku letak dalam grup WhatsApp, kau tak nak buka pintu. Dia nak bergurau sebenarnya dengan Nabi. Maka bila dia cakap macam tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dalam rumah, Nabi jawab. Nabi kata, zakallah azza wajal. Nabi kata, Allah pun macam tu. Allah pun macam tu. Apa macam tu? Allah juga boleh puji orang melangit. Orang beriman, orang bertakwa kan Allah puji melangit. Dan Allah pun kalau nak hina satu orang, seteruk-teruk penghinaan. Dia sebenarnya Nabi tak berapa suka perangai macam tu. Awak nak bergurau pun tengok orang. Dan inilah perangai yang Nabi tidak suka. Jangan bergurau kasar. Pelajaran paling penting di sini ialah pertama sekali, tuan-tuan kalau nak bergurau dengan siapa-siapa pun, pertama sekali tuan-tuan tengok dulu orang tu siapa. Kan, barangkali dia tu orang alim, orang tok guru. Nak bergurau pun ada cara dia. Jangan duk main redah. Orang ada jawatan, nak depan-depan ramai orang, depan orang kampung dia, tak sesuai kita nak bergurau macam tu. Saya ada sekali tu hamba Allah ni, kita forum nak cerita ke tak masuk kamera pula ni, payah kan, cerita je lah. Bukan aku sebut pun siapa orang tu. Saya forum dengan satu orang, seorang panel, seorang lagi ni Tok Syekh Kabir lah, orang ulama hebat, tuan-tuan pun kenal. Dia jenis tak bergurau sangat. Dia cakap tu memang bahasa orang alim ni kan, direct macam tu, tak ada nak kita kata nak cerita-cerita sangat, tak straight. Dan dia pun tawaduk gitu. Moderator tu jenis bergurau, kita mengenal dia macam tu. Dia kalau dia bergurau dengan saya tak apa lagi, kita geng-geng masuk air sikit, jenis boleh buat bergurau. Tak, saya ni kita pun merapu juga. Dengan Syekh tu janganlah, dia boleh kata. Tuan-tuan bayanglah tuan-tuan apa dia cerita. Tuan-tuan tahu apa dia cakap? Untuk mengetahui apakah yang dia cakap, kita akan beri laluan pada azan isyak terlebih dahulu. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Boleh semua? Oh jam, ustaz ni pandai, dia buat tergantung pula. Kan nanti korang balik, tunggu dulu cerita, bagi laluan azan isyak dulu. Kita akan sambung selepas ini insya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar.
Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati was-salam. Innaka la tukhlifu al-mi'ad. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung perbincangan kita dalam tajuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju syurga Allah. Dan kita menyebutkan tadi tentang antara sifat-sifat yang Nabi tidak suka umatnya buat. Jadi ustaz, perangai-perangai ni semua ni boleh bawa dosa ke atau macam mana? Ada di kalangannya itu kalau tak kena gaya boleh jadi dosa. Maka kita kena hindar. Benda Nabi tak suka jangan dibuat. Maka yang pertama saya sebutkan tadi ialah jangan bergurau kasar dengan orang. Cerita tadi tu, tengah duk forum elok-elok duk cerita, tah sampai satu masa tu moderator tu agak dia nak bergurau, kadang dia nak bergurau dia sebut tentang tentang kan masa tu sebelum Covid ni lah, tabung duk edar tu kan. Dia kata tuan-tuan semua masuklah duit dalam tabung tu, jangan lupa. Saya tahulah tuan-tuan ni duit tak, kadang ada yang tak bawa, kadang bukan duit je tak bawa, spender pun tak pakai tuan-tuan ni pun, berpumpam macam tu. Lepas tu yang Tok Syekh ni macam dia tergelak sikit lah sebut benda macam tu. Lepas tu moderator tu dia boleh pula cuit, dia kata entah-entah Tok Syekh ni pun tak pakai spender. Dia tunjuk ke Tok Syekh tu. Tuan-tuan tahu, audience jemaah seorang pun tak gelak. Malah semua macam terkejut. Macam soalan kau ni tak kena arah ke apa? Kau tak tahu ke dia tu siapa? Kau ni nak gurau tak tengok orang langsung. Ini bukannya siapa-siapa, orang yang dihormati keilmuan dia. Nak dapatnya bukan senang. Orang salam dengan dia tu, cium tangan tu, orang alim, orang hebat. Kau boleh duk cakap benda macam tu dan dia pun muka berubah sikit lah. Muka dia jadi lain sikit. Masuk round kedua dia jadi agak keras sikit cara dia cakap. Dia marah saya rasa. Tak patut macam tu. Lepas tu tuan-tuan, siapa-siapa lantik orang jadi moderator ni jangan lebih sudu pada kuah. Yang lebih-lebih sangat. Gurau ada batas dia. Jangan pakai bahasa orang kata Allah ustaz dengan dia tak boleh nak gurau. Dia kan manusia juga. Memang manusia, cuma bukan macam kita lah. Dia lain sikit. Dia punya tarafnya itu, pangkatnya ke, dia punya keilmuan dia. Kita kena hormat. Jangan macam tu. Kadang-kadang saya pun tak faham orang kita ni. Kadang dia lebih kurang dengan siapa-siapa pun.
saya ni penceramah kecil-kecilan saja. Kadang-kadang terasa hati juga ada orang cuba nak bergurau, tak lebih kurang macam tu. Boleh tuan-tuan, seorang pengurusi majlis, dia perkenalkanlah saya perempuan. Dia pun saja dia nak tambah sikit dalam nota dia tu, Ustaz, ayah kerja apa? Ayah, seumur hidup saya dalam ceramah tak pernah pula orang tanya ayah saya kerja apa. Agaknya lah kan, kalau orang biasa tanya dah menikah ke belum, anak berapa orang, gurau-gurau sikit, isteri ada berapa, macam tu je lah. Ini dia tanya pula, Ustaz, ayah dulu kerja apa? Dia kata, ayah saya polis. Oh, polis. Jarang anak-anak polis jadi baik ni. Dia cakap macam tu, sampai hari ni saya ingat tu. Saya rasa macam tak berapa sesuai. Kalau dia bersembang dengan saya berdua dekat meja makan, okey lagi. Ini depan semua orang, saya rasa saya tak seronok macam tu. Saya kurang selesa. Dia cakap macam tu. Habis majlis, semua datang, saya kata, Ustaz minta maaf lah, kami punya MC lah, aduh tiba, sorry lah Ustaz. Tak ada apa lah. Saya akui lah, anak siapa pun bukannya semuanya baik sangat, tapi janganlah dikaitkan dengan bapak tu kerja apa. Macamlah anak cikgu tu baik sangat, macamlah anak polis tu baik sangat. Tak ada siapa pun. Ni bukan soal bapak tu kerja apa mengaitkan dengan anak tu baik tak baik. Tu cerita dia, tak sesuai. Tuan-tuan faham tak makna jangan bergurau kasar? Bergurau silakan, tapi jangan tak kena gaya. Tak kira tuan-tuan ni duduk negeri mana pun. Kadang ada seorang dia pakai kata macam tu, maklum Ustaz, kami ni orang sini memang mulut macam ni. Tak boleh. Islam kan? Islam jangan buat macam tu. Bezalah sikit. Kalau orang bukan Islam, tuan-tuan tengok dalam filem-filem orang barat kan, dia maki orang lebih kurang, bapak dia maki. Tak boleh macam tu. Islam kan nak bagi syurga semua. Mulut jaga. Dua perkara yang menyebabkan ramai masuk ke dalam syurga, kerana jaga mulut dan jaga kemaluan. Jaga yang tu. Hatta kita dalam seminggu pun, agama ajar mulut kena jaga, mesti diam. Seminggu ada satu waktu wajib diam. Kita orang lelaki-lelaki khususnya. Waktu bila? Tebak. Nak ajar, belajar diam sikit boleh? Cakap tak berhenti ni. Bergurau pun tak kena arah, tak boleh macam tu. Ini yang pertama, Nabi tegur kita, jangan bergurau kasar dengan orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun gurau, tapi Nabi punya gurauan itu agak-agak lah. Maknanya Nabi punya gurauan tu tidak memalukan orang, tidak menjatuhkan maruah orang. Dia sedang-sedang elok, membuatkan orang pun jadi suka dan tenang. Datang satu orang lelaki-lelaki jumpa Nabi, ya Rasul, saya ni bulan Ramadan, aduh, accident pula dengan orang rumah. Accident pula dengan orang rumah siang-siang hari bulan Ramadan. Jadi macam mana ni ya Rasul? Nabi bagi tahu lah panduan dia. Awak kena puasa gini. Rasul tak boleh ya Rasul, tak boleh. Kalau macam tu kena bagi orang miskin makan. Macam mana bagi orang miskin makan Rasul? Saya orang miskin. Saya ni dah orang miskin, dah nak bagi orang miskin makan apa lagi? Aduh, Nabi kata kalau dah begitu, Nabi ambil satu kurma bagi kat dia. Ini kurma-kurma ni pi bagi dekat orang-orang miskin makan. Ya Rasul, dalam kampung saya paling miskin saya. Nabi sampai tergelak, punyalah macam-macam hair orang-orang kita ni. Awak dah tahu perangai macam ni, nak juga tak boleh nak tahan dah musim-musim bulan Ramadan ni. Nabi kata kalau dah begitu, makanlah seisi keluarga lah, kurma ni apa nak buat, dan kau lah paling miskin dalam kampung ni. Nabi tidak langsung bersifat begitu straight. Belajar dengan orang rumah, padan muka, awak ni neraka paling bawah ni, ada dosa besar ni, walahum azabun syadid. Habis pengsan orang tu kau cakap. Nabi tak. Nabi dia boleh menerima keadaan sekitar orang walaupun macam-macam rupa dan PL. Saya pun tuan-tuan, walaupun kita duk ceramah dengan orang majlis, orang surau, yang alhamdulillah yang minat ke yang duk ikut ceramah-ceramah saya pun kadang bukannya orang masjid saja. Orang hak jenis seluar pendek apa tu pun tengok juga. Kita ni pun ada sekali tu saya ceramah di satu kursus tu dekat tempat resort ni. Habis ceramah tu nak pergi ke kereta, tiba ada orang bagi salam, Assalamualaikum Ustaz. Saya pun siapa pula bagi salam lain macam ni tak ada siapa. Tiba ada seorang tu, dia apa ni yang duk ajar orang flying fox tu, orang dengan seluar pendek dengan bawa tali dia mari dekat, lu Ustaz lu Ustaz oh ya, aku nak balas apa ni. Lu biasa ana enta astaghfirullahalazim masyaallah ana enta ana do ana enta main ni lu Ustaz.
Ustaz, wah, gua minat gila gua apa dia gini tumbuk macam ni. Sebelum Covid ni ada begini tumbuk. Wah, ustaz, lu kalau ceramah gua minat gila. Lu duk lu gua. Saya dalam hati aku nak balas apa dengan budak ni Apa? Gua macam tak kena. Biasa duk ana ente gua pula. Rumah saya duduk sebelah tengok abang nak balas apa dengan dia ni. Jadi maknanya rupa kita kan janganlah serius sangat dengan siapa-siapa pun bagi orang suka. Orang suka pun untuk Allah Ta'ala, itu saja. Itu yang pertama ya. Jangan bergurau kasar. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangatlah tidak suka kalau ada di kalangan umatnya ini yang bersifat fanatik ataupun disebut taksub ataupun bersifat asabiah. Cuma tuan-tuan jangan salah faham. Bila kita sebut fanatik, asabiah, taksub ini, setengah orang kadang dia salah guna perkataan taksub, fanatik ni. Dia tengok kawan dia tu asal orang Kedah, mari duduk di Melaka, cakap tak tinggal dia punya kekedahan tu. Awak hang ni aku tak tahu aku tampak belakang tu mula peluh melepek kau tak tahu melepek tu. Awak duduk Melaka cakap Melaka. Kalau dia mengekalkan cakap Kedah, dia kata aku tak boleh. Mulut aku ni beranak dulu mother tongue, dia kata. Aku memang Kedah tak boleh tinggal dah. Jadi adakah itu disebut sebagai fanatik kenegerian? Fanatik ke macam tu? Itu dikira taksub ke? Macam dia seorang Kedah dalam Melaka ni. Dikira fanatik ke macam tu? Nak anggur takut salah, nak geling takut tak nampak tak tahu sangat nama. Mari orang Kelantan, mari duduk di Melaka, duduk di Tanjung Minyak ni, tak tinggal dia punya cakapnya tu. Kawan koyak, ambo tak suka dia guang-guang. Duk cakap buat gitu selalu guang-guang gitu. Jadi kita pun ingat kau seorang ke Kelantan dalam Melaka ni? Orang lain ada kat Kelantan mai tahu nak hormat cakap sini. Kalau macam tu dikira taksub kenegerian ke macam mana? Dia pergilah duduk negeri mana pun tak tinggal cencaluknya tu. Tak tinggal, dibawanya tu. Adakah dikira taksub? Tak boleh tinggal cencaluknya tu. Gak-gak lah orang lain pun ada kat makanan negeri dia, tak ada lah bawa negeri orang. Susah macam boleh mati tak makan caluk tu. Kan ada orang macam tu kan? Adakah itu dikira taksub? Dengar pencerahan tuan-tuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya. Ada satu orang ni ditanya Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, amanil asabiyah ayuhibbar rajul qaumahu?" Ya Rasul, adakah seseorang ini dikira sebagai taksub kalau dia ini ataupun asabiyah, fanatik, kalau sekiranya dia ini cinta kepada kaum dia? Dia sayang pada kaum dia. Dia asal orang Kedah, tengok lambang hijau kuning tu dia berasa rindu negeri dia. Alah taksub sangat. Berpijak di bumi nyata lah, di bumi dipijak di situ, langit dijunjung. Dan nak buat macam mana? Dia kelahiran orang Kedah ke orang Perlis ke orang Penang, dia tak boleh tinggal. Maka salahkah begitu? Adakah dikira fanatik, taksub? Tidak. Di sisi agama itu tak dikira asabiah, tak dikira taksub, tidak. Minat pakai apa tu? Hari Jumaat biasa kot pakai kepiah, pakai songkok, pakai serban. Tak ada tanjak apa tengkolok tu macam dia seorang orang Melayu dalam tanah Melayu ni. Orang lain pun Melayu juga pakailah kepiah. Adakah itu dikira fanatik ke macam mana tu? Kan pakai baju Melayu Johor tu ada padahal dia bukan orang Johor pun pakai baju Johor ni. Kan? Adakah itu dikira sebagai taksub? Tidak. Di sisi agama itu bukan taksub, bukan asabiah, bukan fanatik. Tetapi yang disebut sebenar-benarnya fanatik, asabiah, taksubnya orang itu siapa? Dengar ni tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Nabi, la, tidak. Yang tadi itu cinta pada kaum, cinta pada engkau punya keturunan kau lah. Engkau ni tak kisahlah Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Minangkabau, Johor, Riau, Malbari. Tak kisahlah kau ni mai ikut mana apa dia panggil marga-marga, tak kisah mana pun, itu tak dikira taksub. Apa nak buat? Kan ada orang kan dia mengekalkan kalau nik daripada anak ke cucu cicit semua mesti ada nik. Kalau megat semua megat. Kalau depan tu C, CHE, C. Taksub. Nak buat macam mana lah? Dia nak mengekalkan nama keluarga.
Kadang ada orang kan dia ada nama-nama keluarga dia tu ikut. Kalau orang belah Borneo sana Dayang, Daing, Abang, gitu. Bukan sebab suami dia tu abang, tidak, memang nama dia abang, dia tu abang. Jadi itu tidak termasuk taksub, tapi yang betul-betul taksub itu siapa? Dengar. Kata Nabi, walakin minal asabiyah ayyu'ina ar-rajul qaumahu ala zulmi. Dengar. Kata Nabi SAW, akan tetapi yang dikira, yang termasuk dalam kalangan orang yang taksub itu ialah dia ini satu orang yang membantu saudara segeng dia, satu geng dia, satu persatuan dia, kaum dia tu sendiri dalam melakukan kezaliman. Maknanya dalam kumpulan dia tu, geng dia ke, buat benda tak betul, tapi dia backup. Backup lah, yang senang faham ni, backup. Dia melindungi dia punya geng dia itu, walaupun geng dia tu terang-terang buat salah. Dia memang salah, tapi yalah, tak berapa salah sangat sebenarnya. Kau ni apa ni? Kau nak backup geng ke apa? Dia salah tetap salah lah, faham tak? Yang dipanggil taksub, fanatik itu, itulah. Engkau membela kau punya geng yang terang-terang salah, itulah fanatik. So, kau taksub. Dia dah buat salah, kau nak backup apa lagi? Dia salah-salah ke ada kepentingan ke apa? Ini kita bimbang. Perangai taksub ni jangan ada dalam masyarakat. Walaupun dia teman baik, best friend kita ke, admin grup WhatsApp ke, kalau dia salah tu tetap salah. Janganlah nak duk backup tak tentu arah kita. Itu taksub. Nabi tak suka perangai macam tu. Nabi marah perangai umat dia kalau macam tu. Kau dah geng kau buat salah, tegur dia, nasihatkan dia, betulkan dia. Jangan maki dia, jangan. Betulkan dia, tegur dia. Tok imam, bukan tok imam kita lah, tok imam tempat lain lah. Tiba tengah semayang bunyi kentut. Terang lagi, bersuluh lagi tu bunyinya tu. Jap-jap Covid ni semacam bunyi dia tu. Dia ada silencer belakang. Dan kita dan 2-3 orang lagi hak duduk belakang ni, walaupun bertutup mask, dengar dan bau. Pekat bau ni oi. Jadi maknanya dah salah lah kan, imam tu ada benda yang tak betul lah di situ. Maka kita pula takkanlah kita nak kata, tuan-tuan semua begini, dengar. Memanglah tu imam kita ni kentut, tapi dia telah pun mengimamkan kita sejak 20 tahun yang lalu. Takkanlah sekali kentut mau kira. Kira sap-sap soi malam sama. Kan? Sekali kentut apa mau kira? 20 tahun dia punya baik, satu kali dia buat silap takkan mau kira. Ini bukan kira mau kira tak kira. Salah tetap salah. Tuan-tuan faham tak ni? Ambil contoh tu imam kentut je senang ni. Siapa-siapa pun dalam masyarakat kita, walau dia tu siapa pun, jangan duk backup tak tentu arah. Salah tu tetap salah tu. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukannya orang lain, Nabi kata lau Fatimah saraqat laqata'tu yadaha. Nabi kata kalau anak aku sendiri Fatimah yang paling Nabi sayang tu pun mencuri, aku sendiri potong tangan. Maknanya dalam masyarakat kita jangan duk ada perangai macam ni, taksub tak tentu arah tuan-tuannya, jangan melampau sangat. Ini namanya sifat asabiyah maupun taksub. Kalau dia buat salah macam mana ustaz? Tegurlah dia dengan cara yang paling baik. Janganlah duk maki dia, menyamakan dengan binatang. Saya ingat dia ingat dalam zoo tu lebih kurang ustaz. Tak boleh. Maki orang dosa lain pula, tak boleh. Itu yang kedua. Jangan bersikap apa? Fanatik, asabiyah, kerana ia satu benda yang Nabi tidak suka. Yang kedua. Yang ketiganya, antara sifat maupun perangai yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sangatlah tidak suka umatnya buat. Yang ketiganya ialah jangan menyebabkan orang lain berasa jauh dengan agama, ataupun membuatkan orang rasa agama Islam ini susahnya. Begitu. Nabi tak suka umatnya menjadi di kalangan orang yang menyebabkan orang lain rasa Islam ni agama yang susah. Nabi tak suka macam tu. Mari ada orang nak masuk Islam, mari nak masuk Islam, dia kata saya ni itulah terbuka hatilah, berapa kali dah malam mimpi nampak Kaabah, jadi saya ingat saya nak masuk Islam. Nak masuk Islam boleh, tapi kena potong dululah.
Dia dengar peletih dak, dia pun umur 65 dah. Dia suruh potong dulu. Dak kadang tak pakai dah pun. Tapi tak berapa nak guna sangat dah pun. Tapi nak suruh potong. Tu yang ramai yang perah tu. Aduh, potong pula. Macam orang kita ni banyak menyusah sangat lah. Kena potong dulu, kena pergi isi borang. Borang pun tengok waktu pejabat. Waktu pejabat ni kadang kalau dah tutup time office awal, datanglah esok. Apa susah sangat nak masuk Islam ni, sumpah macam tu. Jangan menyebabkan orang rasa agama ni susah. Jangan. Sebab itu kita ni tuan-tuan dalam hidup, apa jua urusan, jangan membuatkan orang rasa payahnya agama ni. Jangan macam tu. Hatta kadang kalau berceramah sekalipun, kita sini, selalu saya sendiri lah, jujur je, kalau orang lain saya tak tahulah. Kita kalau berceramah pun kadang sedih, kadang kesian, kadang tengok kalau ada orang berkeruk daripada awal bagi salam, Allah, kita sekali bagi dia reda sikit lah, tak mau bagi tension sangat dengan ceramah tu. Ada setengah orang kadang dia ceramah relax ya. Orang tidur tak tidur lantak dia. Lah kali dia bagi kesimpulan kat orang masjid, saya rasa jemaah ni mau tak ada iman lah. Dengan ceramah pun tidur. La ilaha illallah. Awak cara ceramah macam mana? Sikit-sikit amma ba'du. Amma ba'du, amma ba'du. Doa amma ba'du, tak ada modal, tak ada kelakar ke apa, orang pun slow lah jadinya. Jangan menyebabkan orang jauh daripada agama atau merasakan agama ni payahnya, ya Allah. Khususnya kalau jadi imam lagilah. Ada setengah orang macam tu tuan-tuan. Dah dia dah lama stay at home. Dapat sekali datang masjid dengan kena tembak suhu pula, mengimbas suhu tu mengimbas suhu tu pula dengan tulis nama pun, nombor telefon pun tulis pun tak tentu arah dah, 7 dah jadi nombor apa dah, 7 macam 2 geram macam tulis yang nombor syarat dia kata. Lepas tu masuk pula ceramah pula, alah, ataupun jadi imam pula main baca bukan main panjang. Dia pun dah boleh imam dah di rumah pun. Mari pula ni, alah panjang pula imam baca, tak boleh juga kita tuan-tuan, kena agak-agak. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ada orang perangai macam ni. Dia pernah jadi imam, dan ketika dia jadi imam itu sampaikan ada orang datang mengadu pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, la akadu udrikus salah mimma yutawilu bina fulan. Dia kata, ya Rasul, kami tadi ni semayang tu imam tu panjang sungguh lah bacaannya, ya Allah, panjang sungguh bacaannya itu. Maka Nabi SAW kata Ibnu Mas'ud, aku tengok Nabi pada waktu itu fi mau'izatin asyadda ghadaban min yauma izin. Aku tak pernah nampak Nabi muka marah, Nabi tak berapa berkenan. Tu imam baca panjang sangat. Ada yang mengatakan yang menjadi imam ketika itu solat Isya Muaz bin Jabal, imam solat subuh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma. Tapi tuan-tuan jangan salah faham pula, sahabat-sahabat Nabi tu hentam baca panjang buat apa? Dia memang begitu didikan Nabi ni, para sahabat nak pahala lebih, merindui syurga, nak pahala lebih, panjang lebih baca tu. Cuma Nabi tegur, kau jangan membuatkan orang rasa lamanya semayang, ya Allah. Kan ada orang macam tu, dia datang semayang, pertama kali datang sejak boleh buka masjid ni, datang pula, lamanya baca. Dia pun dah jemu, dia pun tengok keliling, tengok kadang macam kita ada TV, TV tutup, buka, ada pengumuman kuliah minggu ini, ustaz mana ni, Ustaz Ilyas, mesti tengok, ahli jawatan kuasa masjid, orang tu lagi, mana tengok, dia membacalah tulisan khat, dia baca, dia jemu kan, dia panjang baca kan. Sebab tu kita nak pesan tuan-tuan, ni kalau imam-imam pun agak-agaklah bacaannya itu, pasal selama dia stay at home tu, enak atau enak qul huwallah dia baca pun, dia jadi kejutan budaya. Mari ke sini panjang pula baca, dengan kahfi pulun baca sampai habis, yasin pun sampai habis. Tapi tuan-tuan kena ingat walaupun begitu, di zaman sekarang ni tuan-tuan rasa ada tak orang hak jenis baca panjang-panjang tapi makmum steady? Ada tak? Ada. Saya tak tahulah tuan-tuan ada dapat WhatsApp ke tidak. Dulu ada sekali berlaku di negara seberang lah, di Indonesia. Dahsyat tuan-tuan, dekat Indonesia ni ada satu pondok pesantren Al-Fatah, Desa Temboro, Kecamatan Karas, Jawa Timur. Dia orang punya semayang tarawih dia 20 rakaat tambah witir 3, 23 kesemuanya. Dia orang laksanakan, dia orang dirikan solat tarawih sekali witir bermula daripada 7 malam, jam 7 malam, dari sana maghrib isya awal kan. Tarawih dia start pukul 7, habis pukul 3 pagi. Khatam tiap-tiap malam.
Oh tuan-tuan, tak bengkok, sengit semua, tapi steady semua. Dia orang boleh baca sampai macam tu tuan-tuan. Orang steady, jemaah maintain saja kan, masuk khabar ke WhatsApp mana hari tu, orang boleh semayang. Baik, tapi ni di sanalah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kuat bolehlah. Baik, itu kadang kalau imam pun sebelum nak mengimamkan solatnya itu adalah digalakkan tengok dulu makmumnya tu. Sambil-sambil dia sebut luruskan saf, tengok tu supaya bukan tengok saja. Tengok tu mengenal pasti aku punya makmum ni di kalangan siapa ni. Oh banyak sangat veteran ni tak boleh panjang sangat. Geng-geng pencin banyak ni. Sebelum semayang batuk dah. Tak boleh ni, tak boleh. Nampak gaya panjang meninggal pula nanti, tak boleh. Tengok. Apa tu tengok, ramai budak-budak sekolah ni, budak-budak sekolah menengah banyak ni. Ini kalau baca pendek-pendek kan dia main banyak di luar tu, baik panjang sikit. Okeylah. Tengok mata pun kelipuk, nak angkat tak angkat, nak pejam tak boleh panjang ni. Itu tujuan dia, kan tengok saja. Tapi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan janganlah pandang serong pula pada sahabat Nabi Sayyidina Muaz dan Ubay bin Ka'ab ini. Apalah sahabat Nabi baca panjang sangat. Tuan-tuan tahu tak sebenarnya zaman Nabi ini sembahyang yang dilaksanakan itu bacaannya setara mana? Bacaan di zaman Nabi tu yang Nabi kata jangan panjang sangat. Nabi kata kalau boleh bacaan imam tu falyukhaffif, ringankan, jangan panjang sangat. Okeylah, jangan panjang sangat tu setara mana? Mari kita tengok. Di zaman Nabi SAW, kata Amr bin Haris, kata beliau, solat subuh dengan Nabi, solat subuh 1 rakaat Nabi bacaannya Iza syamsu kuwirat, surah At-Takwir 29 ayat 1 rakaat. Ataupun kadang-kadang Nabi akan baca surah Al-Waqi'ah 96 ayat 1 rakaat. Ataupun kadang-kadang Nabi baca surah Al-Mu'minun 118 ayat. Ataupun kadang-kadang Nabi baca surah At-Tur 49 ayat. Ataupun Nabi baca surah Ar-Rum 60 ayat. Ataupun Nabi baca surah Yasin 83 ayat. Ataupun Nabi baca surah As-Saffat 182 ayat. Ataupun surah-surah yang lain. Maka tuan-tuan boleh bayang tak, Sayyidina Muaz dengan Jabir tadi dia baca apa? Itu standard zaman Nabi punya semayang. Kalau setakat sujud sejadah pun dah lah tinggal sejadah. Kan kalau pagi Jumaat tu kan buat sujud sejadah kan. Tinggal sejadah habis lari orang. Itu pun dah berasa panjang sangat. Tuan-tuan bandinglah dengan Nabi SAW punya zaman. Ada satu orang sahabat Nabi nama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kalau tadi cerita subuh, Zuhur Nabi baca apa? Nabi baca apa? Alam tarokai, inna ataina, kuliah. Tak ada. Zuhur ni hak senyap tu. Apa yang Nabi baca? Secara diam, kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku pernah solat zuhur dengan Nabi SAW. Rakaat pertama, tiba rasa nak qada hajat, nak pergi toilet, nak pergi membuang. Aku pergi buang dulu. Datang balik masih rakaat pertama. Zuhur. Kalau kita tuan-tuan, kalau zuhur kita ni dah rakaat 3 ke, paling kuat pun tak tayat akhir dah. Kan nak membuang pun tak niat, dia tak khusyuk dah. Duk dengar Allahu Akbar, at-tahiyah. Tahiyah dah. Melompat mari. Dia kata lagi separuh di rumah nanti tak dan. Zaman Nabi dulu punya bacaannya itu. Maka bagi kita pada hari ini agak-agaklah ya bacaan kita, jangan sampai menyebabkan orang rasa susahnya aku nak mayang dengan banyaklah prosedur SOP dengan tu imam baca panjang lah. Tidak, agak-agaklah tuan-tuan ya. Kalau bolehlah tuan-tuan, kalau nak buat baca Yasin boleh, sekali-sekala boleh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Yasin je. Makmum belakang masa dengar Yasin tu dah frah dah. Habislah Yasin pula dah. Yasin. Kawan saya dulu ni cerita, dia belajar di Pakistan. Terkenal lah seorang Tok Syekh ni, dia ulama hebat Quran dan dia pun qari hebat. Jenis jenis memang qari punya orang. Tarik tu memang naik urat ni. Masa dia jadi imam, orang Allah tunggulah lepas Fatihah ni apalah dia nak baca. Kan dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Qaf
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Huruf Qaf lah dia baca. Kan ada surah Qaf. Huruf Qaf dia baca. Huruf Qaf. Habis mayang orang serbu tu imam tu. Syekh apa nak Qaf? Apa Qaf? Panjanglah sikit baca, orang panggil punya jauh sampai Qaf dia baca. Dia, tapi tu imam ni pun orang ada ilmu, bukan saja-saja dia baca Qaf tu pun. Dia jawab balik. Dia kata, bukankah Nabi mengajarkan, kata Nabi, bacalah apa yang mudah bagi kamu. Mudah sungguh Qaf kan tuan-tuan. Isyak nanti kita tengok nak bunyi keluar surah apa ajak lagi ni. Alif Lam Mim Allahu Akbar. Settle. Itu ceritalah ya. Itu maknanya jangan membuatkan orang rasa susahnya agama ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, perangai ataupun sifat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi tidak suka umatnya lakukan. Yang keempatnya ialah, iaitu janganlah keterlaluan bersedihan ketika diuji maupun didatangkan musibah kepada dia. Jangan melampau-lampau sangat bersedih. Ya, memang kita diuji Allah. Nak berniaga tak boleh, pacak kedai pun limit lah dengan jaraknya, dengan tak macam dululah. Berapa ramai diberhentikan kerja. Pilot pun dah sampai bawa van jenazah dah sekarang ni. Kan masuk Facebook itu. Dia pilot dulu, sekarang bawa van jenazah dah. Dulu kalau jalan di airport segak jalan, pilot diiringi bidadari, apa tu, stewardess, apa tu, pramugari semua. Sekarang ni bawa van jenazah, insaf rasa. Dulu kerja hebat mewah semua, sekarang Grab Food Panda sekarang ni bawa motor dengan hujan, dengan basah ribut, membawa lah makanan untuk orang. Apa nak buat, itu yang ada sekarang ni. Tak apa, kurang-kurang jangan jadi golongan yang menyalahkan takdir, menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala, meraung-raung habis ni semua. Jangan perangai macam ni. Khususnya apabila kita diuji dengan kematian lah ya. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya minta maaf lah kalau ada di kalangan tuan-tuan ni ada adik-beradik ke saudara mara yang terlibat dengan ataupun yang mungkinlah ada yang dijangkiti COVID kemudian meninggal dunia. Mohon maaf lah kan, bersimpati atas apa yang berlaku. Cuma janganlah sampai meraung, sampai tak macam orang tak ada agama. Memang orang yang meninggal akibat COVID ni dia ada limit lah. Tak boleh nak cium dahi. Dia pada Jawa lambai kot cermin ni ada macam-macam lah. Ada yang satu hospital tu boleh buka tengok macam tu lah. Dia panggil pengecaman. Betul kan? Ini betul macam tu lah. Ke bumi pun dengan pakaian dia PPE apa semua tu, yang nak ke bumi solat jenazah pun memang kena sabarlah keadaan ini. Jangan sampai meraung-raung, jangan, kerana meraung akan kematian ini perangai orang jahiliyah. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, kata Nabi, laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah. Kata Nabi, bukanlah dari kalangan umatku yang jenis dia menampar-nampar pipi, yang jenisnya itu mengoyak-ngoyak baju dan meraung-raung menyebut-nyebut nama orang mati itu, kerana itu perangai jahiliyah. Tak boleh. Itu perangai orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu jenis macam tu. Dia mengoyak-ngoyak baju, dia tampar-tampar pipi. Dia khususnya yang kematian mengejut. Kematian mengejut, tidur, pagi esok meninggal. Yang mengejut. Pesan pergi beli barang, tak balik-balik. Polis telefon, minta datang tengok cam mayat ni, aksiden, patah tengkuk, campak ke longkang. Tadi baru jumpa, suruh beli barang. Dia yang mengejut. Kalau yang jenis terlantar 2-3 bulan tu dah ada jangkaan, dah tak lama dah ni. Kan tengok pemata dah macam tu dah. Yasin 4 kali dah baca, tak meninggal lagi. Tu lain. Ini hak jenis baru jumpa semalam, baru Allah, hak jenis tak sempat nak minta maaf pula. Allah, hak tu dia sedih sungguh. Hak jenis sedih-sedih macam ni, Nabi mengajarkan kau jangan sampai keterlaluan sangat. Sedih itu biasa, tapi jangan sampai menjerit-jerit, meraung-raung, itu jangan. Pesanlah ya tuan-tuan. Ni kita ni kalau tak diuji, kita tak tahu lagi. Kalau kena pada batang diri kita ni, kena beringat benda ni. Jangan sampai melampau sangat. Sebab tu orang perempuan tak digalakkan tu kalau pergi ke kubur tu. Akibatnya ini takut dia melampau sangat. Nangis, abang lah kenapa tinggal kami, ni anak apa nak jaga, ni mana anak siapa nak jaga semua.
Tok Bilal duduk sebelah, saya kan ada. No, saya kan ada. Siap pelawar Tok Bilal tengah, saya kan ada. Saya pun dah sendirian lama dah ni. Apa susah-susah gitu. Jadi itu yang payahnya tu. Sebab itu tuan-tuan, ni saya berpesanlah diri saya dan tuan-tuan semua. Tuan-tuan, kalau kita tengah duk hidup ni, sebelum meninggal, yalah dah meninggal nak pesan apa dah? Tengah duk hidup ni lah. Pesankanlah pada ahli keluarga, anak cucu ke apa, 3 perkara. 3 perkara ni pesanlah pada ahli keluarga tuan-tuan. 3 perkara ini. Yang cerita wasiat reta tu cerita lain. Ni antara benda yang paling-paling pun tengah duk hidup-hidup ni, tengah duk makan nasi ke apa, duk makan apa tu asam pedas ke apa, duk menyembang-nyembang tu, sebut 3 benda ni. Kerana mati tak tahu bila. Pertama sekali, pesankan pada anak keluarga kita ni semua, pertama sekali, kita ni nak dikebumikan di mana? Nak dikebumikan di mana? Pesanlah pada anak-anak ni, abah ni kalau meninggal ni kebumikanlah di mana, bagi tahulah kalau boleh nak. Ada orang kadang dia memang hajat, dia nak dikebumikan sebelah arwah isteri dia ke, arwah mak bapak dia ke apa kan. Walaupun hakikatnya tuan-tuan meninggal di kebumi di Afrika pun, roh tu bertemu atau tidak? Selagi roh tu roh yang baik-baik, Allah izin berjumpa. Dia ingat kalau nak ke bumi sebelah tu boleh ngeteh bawah tu. Allah abah, baru meninggal. Malam meninggal, jatuh tangga, patah tengkuk pula. Orang suruh hati-hati pada dulu tu, orang tak ingat pula. Tak apalah, boleh jumpa sini. Dia ingat boleh bersembang bawah tu. Mana-mana meninggal pun, kalau awak ni orang baik, Allah temukan balik. Tapi bolehlah berpesan pada ahli keluarga, nak dikebumikan di mana. Dia bukan apa, kebumikan di mana ni penting juga tuan-tuan sebenarnya. Jangan main ke bumi je, kadang-kadang kita tak tahu kubur jiran sebelah tu siapa. Dia ada kaitan juga tuan-tuan. Kalau orang dulu, orang nak kalau boleh dikebumikan berhampiran dengan kubur-kubur orang soleh. Kubur-kubur orang soleh kan. Tu yang ramai nak meninggal di Mekah tu. Meninggal di Madinah kan kebumi dekat Bakek, Teringin. Kan? Tapi ini ikut kemampuan. Dia pula hidup tak pernah pergi umrah ke apa, tiba pesan ke anak, abah meninggal ke bumi di Bakek kan. Oh letih. Kita orang pun tak pergi umrah lagi, abah ke bumi sana pula. Belakang rumah sudah. Belakang rumah, sebelah pokok serai tu. Aduh. Kebumikan di mana tu pun bolehlah sembang-sembang anak-anak ke bumi di mana, selagi tidak menyusahkan orang yang hidup. Dulu ada kes, dia orang Kelantan, meninggal di Kelang pasal dia kerja di Kelang. Waris di Kelantan minta bawa balik ke bumi di Kelantan tu. Tak ada masalah lah, bolehlah bawa balik naik van jenazah, tapi minta bawa malam tu juga. Orang geng-geng hak bawa van jenazah tu, bawa malam jenazah duduk belakang, 2 orang lah. Lalu kot Gua Musang, lalu kot seorang driver tu kata, aku nak berhenti kencing. Jangan, nanti belakang tegur. Seorang bang jenuh nanti dalam hutan, jadi jangan menyusahkan orang. Terpulanglah pada kemampuan masing-masing, itu yang pertama. Yang keduanya ialah pesankan pada ahli keluarga, janganlah meraung sangat bila abah ni meninggal nanti. Ya, abah ni memanglah korang sayang sangat, ke mana pun apa, abah meninggal, mak meninggal lah. Janganlah meraung-raung menjerit-jerit sangat. Pasal ada dalam kalangan masyarakat kita, ada setengah-setengah masyarakat ni siap upah orang tukang menangis. Dia bayar orang tolong menangis. Bagi kita orang Islam, kita tak diajar macam tu. Sebab kenapa Nabi ajar jangan duk menangis orang meninggal? Kerana tuan-tuan akan menyebabkan apa? Kata Nabi SAW, al-mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Mayat maupun jenazah akan dihempuk, digodam oleh malaikat mengikut kadar suara orang hak menangis. Lagi kuat pitching menangis tu, kuat yang kena hempuk mayat jenazah tu nanti, maka tolong jangan menangis. Sikit-sikit mengalir tu biasa, menjerit-jerit ni jangan. Jangan sampai macam tu sangat, melampau-lampau jangan. Kesian abah di bawah, kesian jenazah di bawah, ganti kena. Jangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pesankanlah pada ahli keluarga kita. Pesankan apa? Iaitu kalau boleh nanti abah ke mak meninggal nanti ni, tolonglah ramaikan jemaah yang semayangkan jenazah abah ni nanti. Korang tak tahu abah ni dulu suka hidup cari pasal dengan orang. Jadi kau pandai-pandailah cari orang untuk semayangkan jenazah abah ni nanti. Tu anak tu kena buat benda tu
Carilah kok mana orang pun, marilah semayangkan jenazah arwah mak ni, arwah abah ni ketika kita meninggal dunia. Itu penting. Pasal apa tuan-tuan? Orang yang, lepas tu kadang kalau kita tengok orang yang meninggal, yang semayangkan jenazah dia tu bila ramai, kita rasa jealous, kita rasa cemburu. Yang semayangkan dia itu kadang macam Jumaat, penuh. Orang-orang macam ni, apa kelebihan dia? Berhak dapat syafaat Nabi SAW. Berapa ramai? Kata Nabi 40 orang dan ataupun sampai 100 orang. Kalau boleh orang semayangkan jenazah kita dapat 40 orang, dapat 100 orang kalau ikut satu riwayat, maka orang ini berhak dapat syafaat Nabi tu. Sebab itu penting meramaikan jemaah untuk solat jenazah tu tuan-tuan. Nah, pesanlah pada anak-anak nanti nah. Abah meninggal nanti, tolonglah ramaikan jenazah. Ramaikan jemaah, ramai jenazah pada ramaikan jemaah, jenazah pada jemaah. Dia nak dekat bunyi jemaah jenazah lah. Ramaikan jemaah, ramai jenazah letih pula nanti. Jangan jenazah ramai, jemaah tak ada. Jenuh tuan-tuan. Jadi maknanya pesan pada ahli keluarga kita. Saya ni kalau dah tersasul tu maknanya kena berhenti dah ceramah ni. Kalau ikut ni, itu tanda-tanda sebenarnya tu dah terbelit-belit dah sebut. Cukuplah sekarang ni tuan-tuan. Mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi lah pada lain-lain waktu dan kesempatan. Apapun saya nak pesan kepada tuan-tuan tadi, iaitu dalam kita mencintai Nabi SAW, ingatlah perkara-perkara yang Nabi tak suka umatnya buat. Selalu kalau penceramah lain cerita apa yang Nabi suka, makan kurma, pakai serban, semayang itu, mayang ini, zikir, selawat semua. Okey, tapi malam ni saya buat kelainan sikitlah. Yang Nabi tak suka pun kita kena tahu agar kita hindari dan jangan kita duk buatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada segala bentuk wabak penyakit. Ya Allah, penyakit kusta, penyakit sopak, penyakit gila dan segala wabak-wabak yang berbahaya. Ya Allah, lindungilah kami dari segalanya itu. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, berkatilah seluruh ahli jemaah Masjid Tun Muhammad Khalil Yaakob Tanjung Minyak Melaka ini. Ya Allah, jadikanlah mereka ini semua dan kami semua di kalangan ahli syurga, mendapat peluang berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga nanti. Ya Allah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ada satu makluman dekat luar sana, ada sahabat saya ada bawa perfume minyak wangi. Kalau ada siapa-siapa yang berminat, minyak wangi ni dia lain sikit, dia bau apa ni, bagi kita yang rindu dengan bauan Mekah Madinah ni, kapet-kapet masjid di sana, rindu bauan di sana, ada di luar sana tu, yang mana dia adalah jenama sahabat saya jugalah, Datuk Izhar Arif. Tuan-tuan kenal kan? Ini merupakan salah satu daripada keluaran beliau lah. Minyak wangi, perfume tu ada di luar sana, siapa yang berminat untuk dapatkan selepas selesai solat Isyak nanti. Sekali lagi saya rakamkan terima kasih pihak masjid. Semoga Allah sayang tuan-tuan semua dan semoga Allah beri perlindungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.